Itu banyak di kalangan kita merasakan bahawa satu undi daripada kita tidak akan membuat sebarang perubahan. Tapi ingat tak, pada PRN Sabah 2020 yang lalu, calon warisan iaitu Rina Jainal hanya menang 10 undi majoriti untuk memenangi DUN Kukusan. Jadi bayangkan kalau ramai lagi yang keluar mengundi pada hari tersebut, sudah tentu angka tersebut akan berubah dan mampu mengubah keputusan tersebut. Antara alasan yang sering didengari daripada individu-individu yang enggan mengundi adalah parti pilihan saya tidak akan mempunyai peluang untuk menang. Mungkin agak susah untuk anda mengubah adun di kawasan anda, tapi satu undi daripada anda mampu mengubah sikap dan tingkah laku parti pemerintah di kawasan anda. Bagaimana? Setiap kali selepas pengumuman pilihan raya dibuat, secara lazimnya pemimpin parti akan membuat kajian yang teliti terhadap data penting seperti jumlah undi, perubahan majoriti, undi popular dan lain-lain. Walaupun parti tersebut menang, jumlah pengundi yang merosot atau kemenangan yang tipis akan seolah-olah memberi tamparan kepada mereka untuk bekerja keras lagi untuk memenangi hati kalian. Jumlah pengundi yang merosot atau kemenangan yang tipis akan memberi tamparan kepada mereka untuk bekerja keras lagi untuk menangi hati kalian. Sebagai contoh, selepas PRU ke-14, parti komponen BN Sarawak yang terdiri daripada PBB, PRS, SUPP dan PDP telah bertindak meninggalkan BN dan menubuhkan GPS. Ini adalah disebabkan undi popular BN Sarawak pada ketika itu telah merosot daripada 58.1% pada PRU 13 kepada 52.48% pada PRU 14. Susulan daripada kemerosotan tersebut, kerajaan GPS telah membelanjakan berbilion-bilion hasil kutipan cukai untuk pembangunan terutamanya di kawasan luar bandar. Jadi nampak tak betapa pentingnya satu undian daripada anda mampu mengubah keadaan di kawasan anda? Alasan kedua pula adalah undi tak undi, parti X tetap akan menang. Keadaan pasif sebegini bukan sahaja terlalu kepada pengundi yang telah menyerah kalah, malah juga kepada pengundi yang merasakan parti pilihan mereka akan menang pada pilihan raya tersebut. Bayangkan jika setiap orang di kawasan DUN anda berfikiran sedemikian, sudah tentu akan menyebabkan kekalahan kepada calon pilihan anda. Contoh pada PRU ke-14, BN Sarawak yakin yang mereka akan menang 28 daripada 31 kerusi Parlimen Sarawak. Tetapi BN Sarawak pada ketika itu hanya menang 19 kerusi sahaja. Malah beberapa kerusi yang merupakan safe seat telah dimenangi oleh PH seperti Mas Gading, Puncak Borneo dan Selangau. Jadi pengajarannya di sini, jangan terlalu selesa dengan berfikir bahawa calon pilihan anda tetap akan menang. Alasan yang ketiga pula adalah alasan saya benci pada semua calon dan parti politik. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada anda, sudahkah anda meluangkan sedikit masa untuk memeriksa latar belakang calon tersebut? Sudahkah anda membaca manifesto parti mereka atau mendengar perbahasan ataupun ceramah daripada mereka? Saya faham jika ada di kalangan kita yang masih tetap dengan pendirian kita meskipun sudah membaca manifesto ataupun mendengar ataupun menonton secara langsung pembahasan mereka. Ini adalah kerana selalunya manifesto mereka tidak selari dengan apa yang kita mahu tuntut. Untuk memburukkan keadaan lagi, ahli politik yang lompat parti selepas pilihan raya juga menambahkan rasa benci rakyat terhadap mereka. Saya nak kongsikan kepada anda cerita di Iceland pada tahun 2009. Pengundi di bandar Reykjavik pada ketika itu merasa letih dan muak dengan perangai ahli politik mereka. Munculnya seorang pelawak iaitu Jonna yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang politik telah menubuhkan sebuah parti iaitu The Best Party. Dipendekkan cerita, oleh kerana muak dengan ahli politik, rakyat Reykjavik telah memilih The Best Party tersebut dan Jonna sendiri tidak menyangkakan keputusan itu. Susulan daripada itu, Jonna telah berjaya melakukan perubahan dan memulihkan semula ekonomi bandar tersebut. Tujuan saya berkongsi kisah tadi adalah untuk memberi gambaran kepada anda, jika pengundi di kawasan tersebut tadi tidak keluar mengundi, pasti kehidupan mereka tidak akan berubah dan tetap akan diteruskan di bawah pemerintah yang mereka tidak suka ataupun ahli politik yang mereka tidak suka. Jadi lihat tak, walaupun anda benci dengan permainan politik di kawasan anda, jangan ambil keputusan untuk tidak mengundi kerana ianya mampu mengubah keadaan di kawasan anda. Jadi ingat, undi kita menentukan segala-galanya. Ayuh kita turun mengundi.